Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Tajuk pada minggu ini ialah akibat bertembung kecederaan terseliuh. Standard pelajaran 9.1.2, buku teks muka surat 101. Baiklah murid-murid, sebelum itu cikgu mahu murid-murid baca dan fahami teks serta gambar dalam buku teks halaman 101 terlebih dahulu. Akibat bertembung. Tajuk kali ini ialah terseliuh. Terseliuh ialah jenis kecederaan yang ringan. Pada pelajaran yang lalu kita telah belajar tentang kecederaan lebam. Sama seperti lebam, terseliuh juga dikategorikan sebagai kecederaan yang ringan. Terseliuh ialah keadaan regangan pada sendi yang melebihi had pergerakan sendi tersebut. Maksudnya sendi berlaku kesukaran untuk kita menggerakkan sendi. Biasanya terseliuh ni berlaku pada sendi kaki dan juga sendi tangan. Jadi berlaku regangan pada bahagian tersebut, pada bahagian kaki dan juga pergelangan tangan. Mari kita lihat punca terseliuh. Yang pertama, terpijak di permukaan yang tidak rata. Contohnya padang yang tidak rata, tanah liat. Kawasan tanah liat merupakan kawasan yang tidak rata. Itu salah satu punca boleh menyebabkan kaki mengalami kecederaan terseliuh. Okay, yang kedua, mendarat dengan teknik yang tidak betul. Contohnya melompat. Yang ni sentiasa berlaku dalam sukan gimnastik. Kalau murid-murid lihat dalam gambar tu, sukan gimnastik sering melompat-lompat kemudian melakukan pendaratan. Sewaktu melakukan pendaratan, jika tersalah teknik boleh menyebabkan kaki terseliuh. Ataupun murid-murid terjatuh dari tempat yang tinggi, kemudian mendarat, berlaku hentakan yang berlaku pendaratan yang tidak betul, ataupun tangan murid-murid dulu yang jatuh, yang menahan badan sewaktu jatuh tu, boleh menyebabkan keadaan kecederaan terseliuh berlaku. Yang ketiga, kecederaan akibat lantai licin ataupun berpasir. Ini pun perkara normal, perkara yang sering berlaku, yang menjadi punca kecederaan terseliuh. Lantai licin, apabila kita lalu lantai licin, tiba-tiba kita tergelincir dan jatuh. Ataupun permukaan yang berpasir, permukaan di kawasan yang keras, permukaan keras, kemudian kawasan tersebut mempunyai pasir. Apabila contohnya kita berlari di kawasan tersebut, kita juga boleh tergelincir dan menyebabkan kita jatuh. Itu boleh salah satu punca yang mengakibatkan berlakunya kecederaan terseliuh. Okey, mari kita lihat gejala terseliuh. Gejala terseliuh. Okey, yang pertama, cedera pada sendi dan ligamen. Cedera pada sendi dan ligamen. Sendi kaki dan sendi pergelangan tangan. Itu merupakan kawasan yang sering
yang berlakunya terseliuh, keadaan terseliuh. Gejala terseliuh yang pertama, cedera pada sendi dan ligamen. Kita berasa sakit pada bahagian tersebut, pada bahagian kaki dan juga pergelangan tangan. Yang kedua, bengkak dan lebam. Bengkak dan lebam berlakunya, kita boleh lihat keadaan rupa bentuk tangan ataupun kaki yang bahagian terseliuh tu menjadi bengkak dan lebam. Sama macam yang kejadian lebam hari itu, kecederaan lebam hari itu, kebiruan ataupun keunguan. Okey, yang ketiga, sukar bergerak. Kalau terseliuh kaki kita tak boleh memijak lantai, kita tak boleh pijak lantai, kita kaki terasa sakit. Sukar nak bergerak, kita tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bangun sebab sakit yang sangat-sangat, sakit yang melampau. Okey, yang keempat, kawasan tercedera berasa panas, rasa pedih, rasa panas. Itu salah satu yang menunjukkan gejala terseliuh. Terseliuh berlaku. Okey, tempoh untuk sembuh. Kecederaan terseliuh memerlukan masa 2 hingga 3 minggu untuk sembuh. Kalau murid-murid ingat lagi, kecederaan sembuh untuk kecederaan lebam, ia mengambil masa 5 hingga 7 hari. Tetapi untuk terseliuh memakan masa agak lama juga, dari antara 2 hingga 3 minggu. 2 hingga 3 minggu. Murid-murid boleh rujuk contohnya kalender kalau murid-murid tercedera pada 5 hari bulan, maksudnya paling cepat sembuh mungkin pada 18 hari bulan ataupun 2 minggu. Kalau 2 minggu tu tak sembuh juga, maksudnya memakan masa. Kecederaan terseliuh tu memakan masa 1 minggu lagi, sebab tempoh untuk baik tu antara 2 hingga 3 minggu. Okey, mari kita lihat cara rawatan terseliuh. Sama seperti cara rawatan lebam. Yang pertama, tuam sejuk menggunakan ais selama kurang 10 minit setiap 2 jam selama 2 hari. Sama seperti rawatan untuk lebam hari itu. Maksudnya pada waktu berlakunya kecederaan tersebut, tuang sejuk menggunakan ais. Contohnya dalam gambar tu kan, isi ais dalam bekas tu, kemudian letakkan pada bahagian yang terseliuh selama lebih kurang 10 minit. 10 minit, 2 jam kemudian 10 minit lagi, 2 jam kemudian 10 minit lagi, selama 2 hari kan. Lakukan 2 jam, 2 jam, 2 jam tersebut selama 2 hari. Lakukan selama 2 hari. Kemudian pada hari ketiga, tuam panas dan tuam sejuk selang-seli selama lebih kurang 10 minit. 3 kali sehari selepas 3 hari. Sama seperti rawatan untuk lebam. Tuam panas, biasanya kain kita letak pada bahagian, kita letak pada haba, kemudian kita tuam pada bahagian yang tercedera. Baiklah, mari kita lihat bantu mula. Bantu mula bagi kecederaan terseliuh. Sama seperti rawatan lebam hari itu. Yang pertama, rehatkan bahagian yang mengalami kecederaan. Kedua, tuam sejuk selama 10 minit selang 2 jam. Ini berlaku selama 2 hari. 10 minit selang 2 jam. 2 jam tuam sejuk selama 10 minit. Kemudian 2 jam lagi. Pukul 2, kamu tercedera pukul 2, pukul 10,
Okey, pukul 10 kamu tuam 10 minit, tuam sejuk. Kemudian pukul 12 tuam lagi 10 minit. Pukul 2 tuam lagi 10 minit. Itu contoh. Lakukan setiap 2 jam selama 10 minit tuam sejuk. Yang tu kalau ikutnya selama 2 hari kan. Ni untuk bantu mula, bantu mula. Yang ketiga, balut kawasan tercedera dengan kain balutan yang bersih. Keadaan ini bertujuan untuk mengenakan tekanan pada anggota yang tercedera kan. Kita balut kemas-kemas supaya kita bagi tekanan pada anggota yang cedera terseliuh tu. Yang keempat, tinggikan kedudukan anggota yang tercedera melebihi aras jantung, sama juga supaya kita nak mengurangkan kesakitan. Jadi kita kena tinggikan kedudukan anggota yang tercedera itu. Yang kelima, rujuk pengamal perubatan seperti doktor untuk rawatan lanjut. Selepas tu boleh jumpa doktor untuk bertanyakan keadaan kecederaan yang berlaku itu. Baiklah, latihan di rumah. Jawab soalan-soalan berikut dengan betul tentang kecederaan terseliuh. Murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 101. Maksudnya ketika menjawab boleh rujuk buku teks halaman 101. Okay, ini soalannya. Tajuk akibat bertembung terseliuh. Standard pelajaran 9.1, 9.1.2. Arahan jawab soalan-soalan di bawah dengan betul. Okey, yang pertama, nyatakan 3 punca berlakunya kecederaan terseliuh. Punca-puncanya apa? Nyatakan 3. Soalan yang kedua, apakah gejala-gejala yang menunjukkan berlakunya kecederaan terseliuh? Tulis gejala-gejalanya 4. Kemudian berapakah masa yang diambil untuk memulihkan kecederaan terseliuh? Masa yang diambil tadi dah ada cikgu nyatakan antara 2 hingga 3 minggu. Kemudian soalan keempat, susun semula cara bantu mula kecederaan terseliuh mengikut susunan nombor yang betul. Jadi dalam petak tu, dalam kotak tu tulis nombor kedudukan cara bantu mula bagi merawat kecederaan terseliuh. Kemudian contoh latihan, kita lihat contoh latihan. Ini tulis tarikh, tulis hari Ahad contohnya. Kemudian tulis tarikh, tulis tajuk akibat kecederaan, akibat bertembung, yang tu bukan lebam, yang itu terseliuh. Jadi tukarkan terseliuh. Kemudian standard pelajaran 9.1.2. Arahan, jawab soalan-soalan di bawah dengan betul. Nyatakan 3 punca berlakunya kecederaan terseliuh. Sama seperti yang cikgu tunjukkan tadi. Cuma tukar kecederaan terseliuh. Akibat bertembung terseliuh pula. Sebab ni bahagian 2. Pada pelajaran yang lalu bahagian 1 lebam. Kemudian yang kali ini akibat bertembung terseliuh. Kemudian ini soalan yang seterusnya, sama juga. Boleh tulis, tak perlu print. Kemudian jawab. Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada kali ini. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih.